Assalamualaikum, Kecemasan Polis 993. Apa boleh kami bantu? Jenayah berlaku di sana sini. Dunia sekarang berhadapan dengan cabaran dan hambatan yang hebat. Lebih lagi di era dunia tanpa sempadan ini. Kematian bukan sahaja kerana penyakit, tetapi juga turut berlaku akibat kemalangan jalan raya. Ini juga amat membimbangkan kerana bilangan terus meningkat. Orang ramai biasanya sangat berhajat kepada jalan raya yang berkualiti, tetapi ramai yang tidak mengindahkan harapan kerajaan untuk melihat supaya semua pengguna jalan raya juga mestilah berkualiti. Walau macam mana pun, setakat ini BT turut berpuas hati dengan pengenalan sistem demerit yang dianggap berpotensi tinggi bagi usaha penggunaan jalan raya yang lebih berhemah dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah menjadi tanggungjawab dan peranan besar pihak pasukan polis Diraja Brunei menjunjung titah kebawah-duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berhubung dengan keselamatan jalan raya. Ke arah merealisasikan pencegahan yang lebih berkesan dari berlakunya kemalangan jalan raya, pihak pasukan polis Diraja Brunei telah meningkatkan berbagai usaha kerjasama dan menggunakan kaedah-kaedah tertentu di samping undang-undang yang sudah sedia ada, khusus tentang keselamatan jalan raya. Rancangan Jejak 993 ini juga telah mengkhususkan satu episod berhubung dengan keselamatan jalan raya ini. Ini juga merupakan sebahagian dari strategi pihak pasukan polis Diraja Brunei dengan kerjasama dari agensi lain, iaitu Jabatan Radio Television Brunei, untuk memberi informasi, contoh dan teladan berhubung dengan keselamatan jalan raya. Ya Auda, pelbagai sebab atau punca yang mengakibatkan berlakunya kemalangan jalan raya. Dalam episod kali ini, Jejak 993 akan mendedahkan antara punca-puncanya. Sebelum itu, mari kita ikuti bersama penjelasan tentang keselamatan jalan raya daripada salah seorang pegawai polis dari Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas Pasukan Polis Diraja Brunei. Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, ringkasnya lebih dikenali sebagai Polis Trafik, adalah merupakan antara cawangan yang juga menaung di bawah payung pasukan polis Diraja Brunei, Jabatan Perdana Menteri. Jabatan ini pada amnya memegang dua tanggungjawab yang besar dan sangat penting, iaitu penguatkuasa utama kepada undang-undang dan peraturan lalu lintas dan pemantau serta agensi bertindak kepada melancarkan kesesakan lalu lintas. Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas telah diberikan tanggungjawab yang besar untuk berperanan ke arah menjadikan jalan raya di negara Brunei Darussalam selamat dan selesa berteraskan undang-undang dan peraturan jalan raya. Salah satu usaha yang menjadi tugas rutin jabatan ini ialah melakukan sekatan-sekatan jalan raya secara berkala. Operasi ini dilaksanakan di kawasan-kawasan tertentu untuk mencegah para pemandu kenderaan untuk mengelak dari sekatan jalan raya.
Visi jabatan ini ialah ke arah menjadikan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam selamat dan selesa. Manakala, misi jabatan ini pula ialah menguatkuasakan undang-undang dan peraturan lalu lintas Negara Brunei Darussalam, menentukan aliran lalu lintas berjalan dengan lancar dan selamat, memberikan perkhidmatan kepada masyarakat dan mencegah jenayah. Dalam usaha untuk mempergiatkan dan memberi kesedaran kepada orang awam terhadap keselamatan jalan raya, pasukan polis Diraja Brunei melalui Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas mempergiatkan usaha ke arah itu dengan mengadakan operasi sekatan lalu lintas demi untuk mengubah sikap para pengguna. Antaranya ialah operasi sekatan tangkap laju, operasi tangkapan lampu merah, operasi tangkapan penggunaan telefon semasa memandu dan sebagainya. Seperti apa yang dapat kita lihat pada masa ini. Ya, Auda. Antara objektif terhadap operasi sekatan lalu lintas yang sedang giat dijalankan ialah pertama, meningkatkan keberadaan pasukan polis Diraja Brunei dan meneruskan usaha kempen keselamatan jalan raya. Kedua, ialah untuk memperkuatkuasakan undang-undang dan peraturan lalu lintas. Ketiga, ialah memastikan keadaan lalu lintas jalan raya sentiasa terjamin. Keempat, ialah meneruskan hasrat pucuk pimpinan pasukan dalam memberigakan sistem mata dimeret yang telah pun dilaksanakan dan diusahakan oleh Jabatan Pengangkutan Darat. Sistem mata dimeret adalah satu sistem di mana mata dimeret akan diberikan kepada pemandu-pemandu yang melanggar peraturan lalu lintas. Bagi memastikan pemandu lebih berdisiplin, berhati-hati dan mematuhi setiap peraturan lalu lintas dan mengenal pasti pemandu yang berisiko tinggi dan yang sering melanggar peraturan-peraturan jalan raya bagi mengurangkan kadar kemalangan, salah satu sistem yang dinamakan sistem mata demerit telah diperkenalkan bagi mewujudkan suasana persekitaran jalan raya yang selamat bagi semua pengguna. Tidak memakai tali pinggang keselamatan bagi pemandu dan penumpang. Ini boleh dikenakan 9 mata dimeret. Seterusnya 12 mata dimeret, ia ada 4 jenis kesalahan. Contoh, menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ini adalah banyaknya pemandu sering menggunakan telefon semasa memandu. Ada setengah-setengah pemandu melanggar lampu isyarat yang merah. Ini dikenakan 12 mata dimeret. 18 mata dimeret ialah memandu di bawah pengaruh minuman keras dan dadah. Selain daripada itu, contoh 18 mata dimeret ialah memandu secara berbahaya. 24 mata dimeret kesalahan yang paling maksima. Di sini 24 mata dimeret ada 3 jenis kesalahan seperti memandu secara berbahaya melibatkan kematian. Pihak jabatan ini bertujuan untuk memastikan para pemandu untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati apabila menggunakan jalan raya di samping sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya. Kerjasama daripada orang ramai yang menggunakan jalan raya adalah diperlukan demi mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya. Pihak polis melalui Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada pesalah-pesalah yang melanggar undang-undang dan peraturan jalan raya.
Antara tugas dan tanggungjawab jabatan ialah menyediakan kawalan lalu lintas semasa majlis keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kerabat-kerabat diraja dan pembesar-pembesar negara semasa upacara dan majlis negara. Penyediaan pengiring motosikal bagi orang-orang kenamaan iaitu VVIP dalam dan luar negara serta lain-lain tugas pengiring. Pengawalan lalu lintas di simpang-simpang jalan, kawasan-kawasan sekolah dan lokasi tertentu. Membuat rondaan, lebuh raya dan mana-mana jalan raya. Membuat sekatan lalu lintas. Membuat tangkapan had laju. Menjalankan tindakan kompaun ke atas kesalahan lalu lintas. Menjalankan siasatan iaitu membuka doket ke atas kes-kes saman dan menghadapkan pesalah ke mahkamah. Nyaman saja anda safety belt ni. Dia kacau, sakit saya badan. Dah jauh ada polis ni. Masa itu amat berharga dalam kehidupan kita, seperti yang terkandung dalam ungkapan Melayu bahawa masa itu emas. Namun nilai harga masa itu tidak bermakna kita untuk bertindak dalam keadaan kalang kabut atau bergagas. Sebaliknya, masa itu memberi kita merancang atau mengatur kehidupan kita. Insiden bergagas atau kalang kabut sewaktu memandu kenderaan mendedahkan Auda terlibat kemalangan di jalan raya. Insiden seperti inilah yang coba kita elakkan atau cegah dari berlaku. Oleh sebab itu, pihak polis melalui Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas sentiasa memata-matai pemandu dan pengguna jalan raya dengan melaksanakan pelbagai kaedah termasuklah melaksanakan tangkapan laju, yakni lari deras para pemandu. Subhanallah. Apa ni? Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang tuan. Ya tuan. Okey, ada driving license kita. Alah. Gagas ko tadi. Daripada hospital kan. License kalau ada. Nuk mau ni lupa ko. Mana lilah terlupa. Ini pasal tak kami tahan kita ni. Kenapa pulang ni? Kami kan cuba mengambil apa keterangan kita selanjutnya. Aku beritahu orang di rumah dulu. Lah, ini pasal kita ikut kami dulu Kami kan Menunggu orang di rumah ni nak sekolah. Pasal kesalahan kita masa ni apa yang kami lihat safety belt. Apa tu? Kemudian seat kita ni sebenarnya ni adalah menyalahi undang-undang lalu lintas kita. Anu cuaca panas bang masa ni bang. Dapat kita ikut kami ke dalam. Ikut kita ni. Okey, sekejap. Sekejap. Masukkan ke dalam tu. Ya Allah. Ikut ke dalam ni. Akhir tak nak aku ni. Aku malas ni. Aduh, salah tu aku juga. Anda beringat dari awal bah. Kurangkan gagas jadi akhir terpulang. Duduk ni sini. Kita tahu apa kesalahan kita pertama. Dia pulang aku tahu dah ada anu tu dia. Okey. Sebenarnya Yang penting aku gagas lah tuan tadi mana. kita dengar dulu apa penjelasan kami Okey, mula-mula benarnya kesalahan kita tu adalah speed trap. Tapi dia juga laju tu dia. Perasaan kita sebenarnya tidak pulang laju tu. Perasaan. Okey. Sebenarnya kelajuan kita di sini adalah 90 km. Dia dah ada sampai 90 bah. 90 kita kelajuan kita. Dia kuliah meter tadi 15. Atau mengkali atau perjalanan kita perlahan tu Speeding kita perlu membayar RM50. Ye. Dah boleh kurang ke 30 kah? Ini sudah ada peraturan kita ni. Dah ada duit 20-an ni anu untuk emergency pun ni tadi buat dorang telefon bah. Di Bagi sini kami nendahnya. paksa kita bayar RM50. Kemudian kesalahan kita yang selebihnya tu tidak memakai safety belt, kemudian memakai seat. Yang terakhir, kami belum ada memastikan kita ni mempunyai driving license. Sekiranya kita tidak ada benar-benar mempunyai driving license, dakwaan mesti kami hadapkan ke mahkamah. Mahkamah? Tolong tu tuan, jangan dibawa ke mahkamah kalau boleh. Compound saja. Ini adalah prosedur kami dalam pasukan polis. Kalau sekiranya kita akan membuat rayuankah kita membuat di mahkamah? Salah terwujud.
jika pemandu berkenaan mengumpul 13 mata ataupun lebih mata demerit dalam tempoh 12 bulan, beliau akan dikenakan, lesen memandu beliau akan dibatalkan selama 1 tahun. Jadi kalau ia mengumpul 13 mata demerit atau lebih dalam tempoh 12 bulan, pembenua ini diberi denda dan lesennya dibatalkan selama setahun. Dan denda yang lain dimestikan ia ini mengulang memandu bagi mendapatkan lesen baru. Perisian dan fungsi yang canggih peralatan komunikasi sebegini dipergunakan dalam keadaan yang tidak betul atau berbahaya sewaktu memandu. Dalam keadaan sebegini juga mengundang sebarang kemalangan sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Memang amat sukar mengawal sewaktu memandu sambil sibuk dengan telefon bimbit atau peralatan yang berfungsi untuk berkomunikasi. Sama-samalah kita menggunakan peralatan komunikasi sebegini dengan bijak dan sesuai dalam situasi. Halo, Assalamualaikum bang. Apa khabar mo? Alhamdulillah. Kalau mai, apa Datuk Nail? Pengguna atau pemandu kenderaan di jalan raya hendaklah menepukkan perhatian sepenuhnya sewaktu memandu. Gangguan seperti menggunakan peralatan komunikasi seperti telefon bimbit memberi sasaran tempuan pemandu. Malang memang tidak berbau dan kemalangan itu disebabkan oleh kecuaian dan kesilapan. Kami berjalan ke lapasan awam kali. Atau siyok hantap tu bananya. Baka law ba siya din tahantak. Bukukuan ba kail ito. Noon lah. Noon ulih to lang banyak. O tingan niya. Munhawan to sa basa. Basa-basa lang kan basa niya. Panihaw ba ta? Bas, dia kan sejak kail. Aku mana saja. Boleh minta IC sama driving license kita? Ada. Asrul bin Najib Saban. Saya. So, kesalahan kita yang kita buat tadi tu? Tahu bertelefon. Telefon. Ada menelpon teh. Jawab teh saja. Nolah juga ni. Mana je boleh kita cuma tu tu? Orang menelpon. Mana je boleh kita cuma tu tu? Sekurang-kurangnya kita paksa berhenti ke Siring tu di tempat yang selamat. Kontak kita menjawab telefon bis kita tu. Ini paksa kami ambil tindakan dalam bis kita ni. Kan ni saja. Kan minta tolong saja kita. Dia aku dapat menolong tu. Mau dapat. Dia juga dapat menolong. Ini kesalahan, tetap juga kesalahan kita tu. Bah ni cuma ni siap kalau kita kan panjang lebar di jalanan ni, lejo bisa usulnya kan. Banyak kita bercerita di balai saja. Ni kita ikut aku ke balai saja. Wah, itulah juga ni. Ini salah. Sama IC ku tahan ya, ku bawa sama kedai akun ya. Bah, baik tu tuan, itulah juga. Mau sudah salah di, pas jadi akun. Okey lah, ni kita ikut apa? Kumpul kita ni. Ada, bang. Polis. Bos sekalian ni kung buat salah. Nda, mau maafkan habis, toko ni habis. Boma ni gaji sebulan na ni kang. Bay saman tingannya.
Kemalangan jalan raya selain melibatkan nyawa manusia, apakah Auda terfikir juga tentang kerosakan harta benda seperti kenderaan sendiri, lampu-lampu jalan raya, papan-papan tanda dan sebagainya. Jelas bahawa kesan kemalangan ini membabitkan pelbagai aspek. Sama-samalah kita menjaga keselamatan di jalan raya. Hingga berjumpa lagi pada hari dan waktu yang sama dalam rancangan Jejak 993. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.